Sekarang kita beralih kepada hadis yang menyebut bahawa kebangkitan Islam itu akan berlaku daripada timur. Sudah muktamad dan kita tidak boleh lagi berdolak dalih. Barang siapa yang masih lagi berdolak dalih mencari alasan untuk menafikan bahawa kebangkitan Islam itu bermula dari timur adalah sungguh malang, kerana artinya dia belum lagi direzekikan dengan kebenaran yang mutlak. Kata Nabi SAW daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam is akbala fityatun min Bani Hashim falamma ra'ahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa taghayyara launuhu faqultu ma nazal nara fi wajhika shay'an nakrahu faqala inna ahlal bait akhtara Allah lana al-akhirah 'ala ad-dunya wa inna ahlal bait sayulqawna ba'di bala'an wa tasridan wa tatridan hatta ya'ti qaumun min kibalil masyriq ma'hum rayatu sud fayas'aluna al-haq fala yu'tawna fayuqatilun fayunsarun fayu'tawna ma sa'alu fala yakbalunahu hatta yadfa'uha ila rajulin min ahli al-bait fayamla'uha qistan kama mala'uha jawran atau kama qala. Daripada Abdullah ibnu Mas'ud katanya, ketika kami berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang sekumpulan anak-anak muda dari kalangan Bani Hashim. Apabila terpandang akan mereka, maka kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlinangan air mata dan wajah baginda berubah. Aku pun bertanya, mengapa kami melihat pada wajahmu sesuatu yang tidak kami sukai? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kami adalah ahlul bait yang telah Allah pilih untuk kami akhirat melebihi dunia. Kaum kerabatku nanti akan menerima bencana dan penyingkiran selepasku, kelak sehingga datang satu kaum daripada sebelah timur. Datang kaum daripada sebelah timur, panji-panji hitam, dengan membawa bersama mereka panji-panji berwarna hitam. Mereka meminta kebaikan tetapi tidak diberikan. Maka mereka berjuang dan beroleh kejayaan, lalu diberikan kepada mereka apa yang dahulu mereka minta tetapi mereka tidak menerimanya, sehinggalah mereka menyerahkannya kepada seorang lelaki dari kaum kerabatku yang memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya ia dipenuhi dengan kedurjanaan. Sesiapa di antara kamu yang sempat menemuinya, datangilah mereka walaupun merangkak di atas salji, sesungguhnya dia adalah Al-Mahdi. Ini hadis yang membuktikan, hadis ni mana cakap Nabi, kita kena percayalah, yang mengatakan bahawa Islam di akhir zaman nanti akan bangkit daripada sebelah timur. Satu lagi hadis untuk membawa hujah bahawa Islam akan bangkit dari timur di akhir zaman. An Sauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taji'ur rayatu sud min kibalil masyriq ka'anna qulubahum zubarul hadid faman sami'a bihim falyatihim falyubayyihum walau habban 'ala salji. Dari Sauban radhiyallahu anhu dan dia berkata, telah berusaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang panji-panji hitam, kekuasaan dari sebelah timur, seolah-olah hati mereka pendukung-pendukung umpama kepingan-kepingan besi, jiwa berani, yakni jamaah kebenaran di akhir zaman ini, pimpinan Fatah At-Tamimi daripada timur, jiwa mereka bagai kepingan besi. Barang siapa mendengar tentang mereka, hendaklah datang kepada mereka dan berbai'ahlah kepada mereka, sekalipun merangkak di atas salji, sebagai kiasan. Walaupun keadaan itu perit, walaupun keadaan itu susah, tapi demi mendapatkan kebenaran, kita perlu berusaha, walaupun kita akan menghadapi dengan maut. Dikeluarkan oleh Hafiz Abu Naim. Maka kita sampai kepada kesimpulannya bahawa kebangkitan Islam dari timur ini adalah berbentuk pakej. Dia bukan sahaja di sini maknanya adanya pemimpin, tetapi ada jemaah kebenarannya, ada sistemnya. Maknanya dia dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan saja dalam bentuk bantuan-bantuan ghaib, seumpama mimpi yang benar, seumpama firasat, seumpama kasyaf, seumpama karamah, seumpama yakazah dan lain-lain, tetapi juga ada pakej, iaitu mempunyai dana yang cukup, mempunyai keuangan
Jadi oleh kerana itu, saya mengambil kesempatan di sini untuk menyeru khususnya kepada rakyat Malaysia, yang ingin melihat bahawa bumi Malaysia ini berubah menjadi sebuah negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebelum kita terlambat, sementara kita masih diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita merebut peluang keemasan dalam jihad ekonomi. Kita perlu membantu kerajaan, membantu pemimpin kita sebagai ulil amri, Perdana Menteri kita sebagai ulil amri, yang di-Pertuan Agong sebagai ulil amri. Kita bantu kerajaan dalam jihad ekonomi dengan salah satu sekian banyak adanya NGO, adanya persatuan, adanya jamaah, adanya parti. Tuan-tuan boleh melibatkan diri dengan persatuan NGO atau usaha sama, iaitu program RMK, Rumah Muamalat Kasih dan Maqib, iaitu Madrasah Amal Quran Ilmiah Bijaksana Darussalam. Jadi RMK ini sebenarnya akan diwujudkan dalam setiap negeri di Malaysia ini. RMK ini bertujuan untuk membantu usaha kerajaan. Dan RMK ini iaitu Rumah Muamalah Kasih Malaysia. Di dalamnya ada banyak aktiviti, tempat di mana berkumpulnya peserta-peserta untuk diberikan kursus-kursus, untuk diberikan program untuk mengajar. Dan ia bukanlah berbentuk pelaburan ataupun skim cepat kaya. Jadi di sini peranan kita, golongan-golongan hartawan, golongan-golongan yang ingin melakukan membuat kebajikan, peranan tokoh korporat atau hartawan ini, maka kena ambil tahu apa yang saya perkatakan ini, bahawa objektif atau matlamat RMK dan Maqib ini, RMK saya ulangi, iaitu Rumah Muamalah Kasih Malaysia, dan Maqib iaitu Madrasah Amal Quran Ilmiah Bijaksana, di mana objektifnya adalah untuk membasmikan kemiskinan, one to one. Membasmi kemiskinan dengan makna mengurangkan kemiskinan, membantu rakyat-rakyat yang serba dhaif. Bahkan kita menyeru bukan saja kepada golongan yang kaya, tetapi golongan yang miskin, yang fakir, asnaf zakat, untuk menyertainya RMK dan Maqib ini. Kerana persatuan ini tidak meletakkan yuran pendaftaran kepada ahli-ahlinya. Maknanya nak daftar sebagai ahli ini percuma saja. Jadi saya ulangi sekali lagi, bahawa objektif atau matlamat RMK dan Maqib ini adalah untuk membantu mengurangkan beban orang miskin dan merdeka hutang kepada orang-orang yang berhutang, kepada orang yang fakir miskin, bahawa mereka ini insya-Allah akan dibantu sehingga akhirnya akan diselesaikan hutang-hutang mereka ini. Jadi selain daripada itu, RMK ni, Rumah Muamalah Kasih Malaysia ini, akan membuka peluang pekerjaan. Jadi untuk keterangan lanjut, bolehlah berhubung dengan saya sebutkan nama ini. Nanti insya-Allah di habis ini saya akan paparkan lagi gambar-gambar ataupun video yang berkaitan. Iaitu tuan boleh nak mendapatkan maklumat lanjut, bolehlah berhubung dengan Datuk Abdul Rahim bin Haji Nordin. Berkaitan, bertanya secara telus, berbincang berkaitan dengan program-program RMK dan Maqib. Di mana nombor talian Datuk Abdul Rahim ini ialah, sila catatlah ya, 013-609-9987. Datuk Abdul Rahim bin Nordin ini adalah Pengerusi Perniagaan Kampung Warisan Melayu Merdeka, PKWMM. Nombornya 0136099987. Ini adalah peluang kepada kontraktor-kontraktor Melayu yang tidak dapat projek daripada kategori mana pun. Bolehlah berhubung dengan beliau, boleh mendapatkan maklumat, bolehlah berbincang secara telus, mendapatkan maklumat-maklumat apa sahaja projek, apa yang patut kita bertindak, apa yang patut kita lakukan. InsyaAllah tuan-tuan semua akan diberi penerangan yang lengkap insyaAllah. Jadi inilah peluang kepada tokoh-tokoh korporat untuk melakukan amal jariah di mana kebajikan pahalanya berganda. Jadi RMK dan Maqib ini bahawa matlamatnya jelas untuk melakukan jihad ekonomi, membantu kerajaan
dalam menyemarakkan kebangkitan Islam sejagat yang bermula daripada Nusantara, yang bermula daripada Asia Tenggara ini. Sebelum apa tuan-tuan? Sebelum kezahiran Al-Mahdi, sebelum kezahiran Fatah At-Tamimi, maka kita perlu mempunyai dana yang cukup. Kita perlu menyokong usaha-usaha NGO atau mana-mana NGO yang ada di Malaysia ini untuk melakukan kerja-kerja kebaikan, membantu orang-orang yang susah. Di mana orang-orang yang kaya sepatutnya menjadi banker kepada orang-orang yang miskin ini. Maka disitulah nanti kekayaan yang ada pada kita itu akan ditambah dan menjadi berkat dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi cumanya dalam perkara ini saya suka juga menyebut bahawa dalam kerjasama kita ini, dianya jangan berlaku tidak amanah, jangan berlaku pecah amanah, jangan libatkan mana-mana kita yang kononnya mahu cepat kaya ini, jangan libatkan diri dengan skim cepat kaya. Jadi RMK dan MAKIM ni adalah alternatif yang baik bagi tuan-tuan untuk apa? Untuk kita melakukan kebaikan, untuk kita melakukan amal jariah secara maksimum yang mungkin. Yang berlaku secara adil. Jadi ia membantu sebenarnya untuk orang Islam khasnya. Khasnya orang Islam untuk menerima kursus-kursus yang tertentu. Jadi begitulah makna, bolehlah rujuk kepada nama yang saya sebutkan tadi. Jadi ini di antara hujah lagi. Hujah dan bukti yang menyokong bahawa Imam Mahdi dan juga Fatah Tamimi ini adalah dari Nusantara, bangsa Ajam, orang Timur, Nusantara, Asia Tenggara, gabungan Melayu dan Bani Jawi. Dengan tegas saya menyebutkan hal ini. Yang pertama, saya sebut nak jimatkan masa, bahawa hadis Nabi yang menyebut tiada kelebihan orang Arab ke atas Ajam, atau Ajam ke atas Arab, yang berkulit merah ke atas kulit hitam, yang berkulit hitam ke atas yang berkulit merah, melainkan takwa. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Bermakna bangsa apa pun boleh menjadi golongan yang bertakwa, boleh menjadi pemimpin, boleh menjadi superhero, boleh menyelamatkan keadaan, boleh menjadi penyelamat sekiranya dia bertakwa. Dengan syarat sudah tentulah dia menepati ciri-ciri pemimpin yang dijanjikan. Yang seterusnya, yang keduanya, apabila hadis menyebut Islam akan bangkit dari timur, membawa maksud tokoh itu tentulah datang dari timur. Mana mungkin disebut Islam bangkit dari timur tetapi tokohnya datang dari barat atau dari arah lain. Ia juga membawa arti bahawa jika Islam di akhir zaman akan bangkit bermula dari timur, maka tentulah orang nombor satunya, orang nombor satu itulah takwanya. Bukan orang yang nombor dua, nombor tiga, orang yang lebih rendah daripada itu. Yang ketiga, timur yang dimaksudkan adalah timur dari Mekah atau Madinah, yakni bukan negara Arab. Yang seterusnya, hadis yang saya sebutkan tadi bahawa keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat ujian, penindasan dan penyingkiran sehingga lari ke Asia Tenggara ini. Maknanya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di sebelah Asia Tenggara. Jadi Imam Mahdi ini adalah keturunan Rasulullah, sesuai pula dengan hadis Islam bangkit dari timur. Yakni artinya timur itu ada tokoh yang istimewa. Seterusnya, ini juga hadis yang saya telah sebut, sekarang saya sebut Melayu sahaja. Hadis berkaitan warna kulit Imam Mahdi. Warna kulit Imam Mahdi seperti kulit Arab. Launuhu launul Arabi. Artinya bahawa Imam Mahdi bukan bangsa Arab, dilahirkan di negara Arab, tetapi keturunan Arab, Ahlul Bait. Warna kulitnya macam kulit Arab. Artinya Imam Mahdi berbangsa Ajam, bukan Arab. Inilah rahsia besar bahawa ramai yang tidak tahu. Kemudiannya saya juga menyebutkan tadi bahawa hadis berkaitan kehancuran bangsa Arab di akhir zaman menunjukkan bahawa Imam Mahdi lah yang akan menyelamatkan bangsa Arab. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazhabu aw la tanqalid dunya hatta yamlika al-araba rajulun yuwasti ismuhu ismi. Rawahu Abu Daud. Di mana tidak akan berlaku kiamat sehingga seorang lelaki menguasai bangsa Arab. Mana lelaki itu bukanlah bangsa Arab. Seorang lelaki menguasai bangsa Arab. Makna lelaki itu bukan bangsa Arab. Itulah Al-Mahdi bangsa Ajam akan menguasai bangsa Arab di akhir zaman, tidak lama lagi. Kemudian ada hadis yang menyebut bahawa umat Nabi SAW akan masuk syurga bi ghairi hisab. Yakni masuk syurga ini tidak tertakluk kepada bangsa atau warna kulit. Artinya tidak mustahil bahawa Imam Mahdi adalah tokoh yang datang dari timur kerana sifat takwa.
Dia tidak tertaluk kepada bangsa atau warna kulit. Kalau bangsa Melayu Malaysia boleh mencipta nama di peringkat dunia dalam urusan kepimpinan negara suatu ketika dulu, di bidang sama ada juga di bidang sukan, maka apa nak dihairankan kalau ada tokoh agama di Malaysia ini atau Indonesia boleh menjadi peneraju dunia di bidang agama. Bahkan ia telah diisyaratkan oleh hadis Nabi SAW. Ayat Quran juga menyebut, watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Allah gilirkan bangsa-bangsa untuk menguasai dunia. Kini giliran Melayu sebagai peneraju dunia dan menjadi kenyataan tidak lama lagi, insya-Allah. Seterusnya, sesungguhnya bukan faktor Melayu sebagai penentu, tetapi faktor Ahlul Bait. Dan juga ingat, bukan faktor Ahlul Bait, tetapi faktor takwa dengan kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Jadi, jangan hairan kalau Imam Mahdi itu sesungguhnya adalah tokoh yang datang dari timur, bukan bumi Arab. Adakah Malaysia, ini soalan saya nak tujukan kepada mereka yang sanggah pendapat saya ini. Adakah Malaysia atau Indonesia terhalang dari wujudnya orang yang paling bertakwa di akhir zaman dan ahli syurga? Apakah syurga? Ingat, syurga dan takwa itu tidak tertaluk kepada bangsa dan tempat. Bermakna siapa sahaja boleh memasuki syurga, boleh menjadi orang yang bertakwa dengan izin dan rahmat kasih sayang Tuhan, dan dia tidak tertakluk kepada bangsa dan tempat. Kalau kita baca sejarah Wali Songo yang datang ke Nusantara, keturunan mereka, keturunan Sultan sebagai Ahlul Bait di Nusantara, sejarah bangsa Melayu yang berkaitan semuanya dengan Ahlul Bait, membuktikan bahawa Imam Mahdi tidak mustahil datangnya dari timur Nusantara, bahkan dikuatkan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Yang seterusnya, sejarah keturah isteri Nabi Ibrahim dan kaitan dengan bangsa Melayu yang telah saya sebutkan tadi. Dan kaedah fiqh menyebut al-aslu fil asya al-ibaha hatta ya'ti adalil yadullu ala tahrim. Asal sesuatu itu harus, maka apa yang saya ceritakan pada tuan-tuan ini adalah harus. Maka sekiranya tuan-tuan menyanggah, tidak setuju dengan pendapat saya, maka tanggungjawab tuan-tuanlah untuk mendatangkan dalil atau bukti yang mengatakan apa yang saya perkatakan ini semuanya adalah tidak benar atau bohong. Kemudian kaedah dalam Islam menyebut dalil yang umum boleh dikhususkan, tetapi dalil yang khusus tidak boleh digunakan pakai untuk lafaz umum. Dalam Al-Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Umum, dalil itu umum, tetapi boleh dikhususkan bahawa tidak mustahil pemimpin dua serangkai, iaitu Imamul Mahdi dan Fatah Tamimi, akan datang atau didatangkan dari belah Nusantara. Kemudian hujah yang seterusnya, sikit lagi ya tuan-tuan, insya-Allah. Golongan Yahudi yakin bahawa Nabi yang akan diutus oleh Allah adalah dari kalangan mereka, itu Bani Israel. Ini suatu ketika dulu. Tetapi akhirnya terbukti salah. Bahkan mereka terkejut dan tidak dapat menerimanya kerana Nabi yang diutuskan adalah dari bangsa Arab. Sejarah akan kembali berulang. Di akhir zaman akan berlaku kejutan kali kedua. Kerana ramai ulama dan para ustaz menganggap bahawa Imam Mahdi yang bakal zahir datangnya dari Arab, dilahirkan di bumi Arab. Tiba-tiba dengan kuasa Allah, maka Imam Mahdi yang bakal zahir itu rupa-rupanya adalah dari bangsa timur. Ini adalah makar, tipu daya Allah Subhanahu wa taala terhadap musuh-musuhnya, terutama Yahudi. Sebab itu tuan-tuan, untuk menilai suatu hadis perlu ada sifat takwa, perlu ada sifat wara, dan bukan hanya berpandu kepada akal dan kefahaman zahir semata-mata. Dan satu lagi tuan-tuan, tidak ada satu pun hadis yang menyatakan bahawa Imam Mahdi adalah berbangsa Arab. Buatlah kajian secara serius. Sejarah akan kembali berulang di mana kemenangan Islam berlaku secara yang tidak diduga dan tidak disangka-sangka. Di antaranya adalah untuk menunjukkan apa tuan-tuan? Kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menipu daya musuh-musuh Islam. Begitulah Imam Mahdi dari bangsa yang tidak diduga, dari tempat yang tidak diduga, dari negara yang tidak diduga. Ambil perhatian. Jangan kita bertuhankan akal. Jadikan hadis sebagai panduan. Fahami yang tersurat dan tersirat. Kita orang Malaysia atau Indonesia, apakah kita tidak suka bahawa tokoh dunia, penyelamat dunia dari Nusantara,
Kalau suka tuan-tuan, maka kajilah dengan serius agar akhirnya terbukti bahawa ianya adalah sebuah kebenaran. Nabi SAW adalah seorang yang bijaksana. Mana mungkin baginda menceritakan Imam Mahdi secara direct dalam semua sudut, kerana dibimbangi musuh akan tahu lalu membunuhnya. Maka begitulah isyarat-isyarat dari hadis, ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Istilah atau kata-kata Imam Mahdi yang akan zahir di Mekah bukan bererti dia datang dari Mekah atau dilahirkan di bumi Mekah atau Arab. Sama seperti kita lihat rakyat Malaysia tiba-tiba muncul di Mekah. Adakah artinya dia dilahirkan di Mekah atau dia orang Mekah? Maka fikir-fikirkanlah. Dan hadis lagi menyebut bahawa Islam itu dagang, Islam itu pelik, Islam akan kembali dagang, kembali pelik. Maka sesuailah bahawa kebenaran itu mereka tidak sangka. Mereka menganggap itu bukan kebenaran. Mereka menganggap jamaah, parti atau NGO yang lain itulah kebenaran. Rupa-rupanya akhirnya mereka itu tersalah dan mereka akan terkejut. Maka berlakulah kebangkitan Islam kali yang kedua di akhir zaman melalui dengan cara Khawarikul Adah. Dan seterusnya, ulama-ulama di akhir zaman ini terbagi kepada dua. Yang pertama ulama al-amilin dan kedua ulama usul. Ulama yang beramal, ulama yang wara', ulama yang bertakwa. Inilah sandaran kepada umat Islam. Bukannya ulama yang zahirnya ilmu banyak tetapi fasik. Ini saya tidak tujukan kepada sesiapa. Maka bertanyalah kepada yang ahli. Kalau kita tidak faham, tanya yang kepada yang ahli. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Di akhir zaman, di zaman kita ini, yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, yang sesat dianggap benar dan benar dianggap sesat. Bukankah begitu? Ada lagi sikit lagi tuan-tuan, insya-Allah. Kajilah sejarah Islam yang dulu-dulu. Kebanyakan pemimpin yang naik adalah pemimpin yang tidak diduga, undugadable, unsangkarable. Mengkaji hadis-hadis berkaitan Imam Mahdi bukan terhad kepada takhris hadis, tetapi lebih dari itu, pengkaji hadis perlu ada sifat wara', takwa. Ulama muktabar diberi faham, diberi bantuan, diberi kasyaf, diberi ilham, diberi bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang seterusnya, Islam itu jelas terang lagi bersuluh, walaupun tidak ramai yang mengetahui hakikat Imamul Mahdi, tetapi tentu ada yang mengetahuinya walaupun bilangannya tak ramai, terutamanya Mujaddid di awal kurun yang datang setiap 100 tahun. Ia sangat mengetahui apa yang berlaku di zamannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau nak rujuk ulama berkaitan dengan Imamul Mahdi, kalau kita ingin bertanya, maka rujuklah kepada ulama yang ada ilmu yang khusus yang berkaitan dengan Al-Mahdi, yang pakar berkaitan dengan Al-Mahdi, yang menepati ceritanya dengan kehendak Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab ulama ini ada banyak jenis. Ada ulama syariah, ada ulama usuluddin, ulama bahasa, ulama qiraat dan sebagainya. Kalau tidak, ilmu yang disampaikan tidak akan tepat menepati apa yang kita kehendaki. Kesimpulannya, ramai orang termasuk para sarjana, para ilmuwan, ulama dan para ustaz mendakwa dan menganggap bahawa Imam Mahdi sebagai tokoh dunia yang akan menawan dunia adalah bangsa Arab dan benar-benar lahir di bumi Arab. Hakikatnya bukan begitu. Saya ulangi, sebenarnya dewasa ini sekarang ini ramai orang, sarjana, ilmuwan, master, PhD, ulama, ustaz-ustaz dan orang awam ni menganggap Imam Mahdi ini tokoh dunia akan tawan dunia dari bangsa Arab atau benar-benar lahir di bumi Arab. Tetapi apa yang saya perjelaskan ini adalah khabar gembira untuk umat Islam di Nusantara. Khabar gembira dari siapa? Fatah At-Tamimi, pemimpin yang diisyaratkan dalam hadis Nabi SAW. Maka kita telah menyimpulkan, telah buat kajian dan dibantu oleh ilham. Siapa? Fatah At-Tamimi, dibantu oleh ilham, iaitu ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang dikatakan ilham itu ilmu yang tepat 100% dari Allah Subhanahu wa taala. Mulianya seseorang itu tuan-tuan bukan kerana bangsa Melayu, ingat, bukan kerana Jawa, bukan kerana Melayu, bukan kerana Nusantara, tetapi kerana Islam, kerana takwa. Maka jika seorang terpilih untuk menjadi seorang yang istimewa, maka jangan sekali-kali dilihat di sudut bangsanya, kerana mungkin kita tidak dapat menerimanya sebagaimana orang menganggap Melayu takkan jadi pemimpin dunia. Tetapi lihatlah di sudut takwanya. Dengan hujah yang saya berikan ini, maka giliran anda pula
Giliran yang tidak bersetuju dengan saya, maka datangkanlah hujah-hujah dan dalil bagi menyanggah apa yang telah saya perkatakan. Akhirnya tuan-tuan yang dirahmati sekalian, kebangkitan Islam ini di akhir zaman ini kena ada persiapan. Kerana nanti insya-Allah kepimpinan akan diserahkan kepada seorang, maka perlulah ada role model. Perlu ada satu jamaah kebenaran yang siap semua sudut bidang. Ada role model, ada contoh, ada wibawanya. Sebab itulah Islam akan bangkit kali kedua ini dengan package adanya pemimpin yang sangat-sangat bertuah. Dia dibantu. Jadi sebelum era itu datang, maka kita ini libatkanlah diri dengan sebagaimana saya contoh alternatif kita ada RMK Al-Makib. Kenali lebih dekat lagi. Berhubung dengan tokoh yang saya sebutkan tadi, Datuk Abdul Rahim bin Nordin tadi, dan berhubung dengan dia, bertanya dengan dia, ambil tahu, insya-Allah, mana tahu, mudah-mudahan ia ada satu alternatif yang baik buat kita. Sedangkan di Malaysia ini kita tahu ada banyak lagi NGO yang lain, kesatuan yang lain yang membuat kerja-kerja Islam. Tuan pilihlah. Tapi apa yang saya sebutkan ini, mudah-mudahan ia menjadi satu platform, menjadi satu dorongan kepada tuan-tuan untuk melakukan kerja-kerja Islam ini insya-Allah secara global. Sekian saja. Ampun maaf dari saya, yang lemah itu datangnya daripada kelemahan saya, daripada dosa-dosa saya, dan yang baik itu semuanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah, mudah-mudahan kita semua mendapat taufik, diampunkan dosa-dosa kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.